Halo, saya Shelley. Saya masih ingat beberapa tahun yang lalu, ada satu pelanggan baru, dia mencari saya untuk tolong mereka buat itu account lah. So actually mereka ialah satu TCM punya business. Okay, masa saya membuat mereka punya account kan, saya nampak ada banyak sales invoice, tapi langsung tak ada bayaran from pelanggan. I pun pelik. Kemudian I check itu company punya bank statement lah. Mengapa pelanggan tak bayar? Semua itu bil-bil masih ada hutang lagi ya. Kemudian I check with their finance department. Lepas tu I baru tahu actually lepas itu pelanggan membuat lawatan kan, mereka akan transfer itu semua bayaran kepada bank peribadi bos sendiri. Adakah cara ini betul ke? Kalau itu bayaran masuk bank peribadi pemilik, adakah LHDN akan menganggap ini ialah pendapatan additional bagi pemilik tertentu? Marilah lihat video ini. Kalau pelanggan pindahkan wang ke akaun pribadi pemilik, adakah LHDN akan anggap ia sebagai pendapatan pribadi? Ramai pemilik perniagaan beranggapan bahawa selagi bayaran itu datang daripada urusan san syarikat, tidak menjadi masalah jika pelanggan memasukkan wang terus ke akaun bank pribadi pemilik. Namun, dari sudut cukai, aliran wang dalam akaun bank boleh menjadi petunjuk penting kepada LHDN untuk menilai pendapatan seseorang. Jika hasil jualan syarikat kerap masuk ke akaun pribadi pemilik tanpa rekod yang jelas, invoice atau penjelasan yang lengkap, LHDN mungkin menganggap wang tersebut sebagai pendapatan pribadi pemilik dan meminta penjelasan atau cukai tambahan. Terutamanya bagi SDN Berhad, syarikat dan pemilik ialah dua entiti yang berasingan dari segi undang-undang. Sepatutnya, pelanggan membuat bayaran ke akaun bank syarikat. Jika pelanggan terus memasukkan wang ke akaun peribadi pengarah atau pemilik, rekod akaun boleh menjadi bercampur dan sukar dijelaskan. Semasa semakan atau audit, LHDN mungkin melihat penyata bank peribadi pemilik. Jika terdapat transaksi yang kerap, bernilai besar atau datang daripada pelanggan syarikat, tetapi tiada dokumen sokongan, LHDN boleh menganggapnya sebagai pendapatan peribadi yang tidak diisytiharkan. Ia mungkin dianggap sebagai pendapatan perniagaan, gaji, ilaun pengarah, atau pendapatan bercukai lain. Namun, bukan semua wang yang masuk ke akaun pribadi akan secara automatik dianggap sebagai pendapatan pribadi. Yang penting ialah sama ada syarikat mempunyai rekod yang lengkap. Contohnya, invoice dikeluarkan atas nama syarikat, jualan direkodkan dalam akaun syarikat, dan transaksi tersebut direkod sebagai wang syarikat diterima bagi pihak syarikat oleh pengarah. Pemilik juga perlu memindahkan wang itu kembali ke akaun syarikat atau merekodkannya dengan betul dalam semasa pengarah, Director's Current Account. Contohnya, NCA memiliki sebuah SDN Berhad yang menyediakan perkhidmatan konsultansi. Syarikatnya mengeluarkan invoice 20,000 kepada seorang pelanggan. Tetapi atas sebab tertentu, pelanggan memasukkan 20,000 tersebut terus ke akaun bank pribadi NCA. NCA tidak merekodkan bayaran itu dalam akaun syarikat dan menggunakan wang tersebut untuk membayar pinjaman rumah serta membeli barang peribadi. Jika LHDN menyemak penyata bank peribadi beliau dan mendapati 20,000 itu datang daripada pelanggan syarikat, tetapi tiada rekod atau penjelasan yang jelas, LHDN mungkin mengesyaki bahawa ia adalah pendapatan peribadi yang tidak diisytiharkan. Sebaliknya, jika syarikat merekodkan 20,000 tersebut sebagai bayaran pelanggan diterima oleh pengarah bagi pihak syarikat, dan NCA memindahkan wang itu kembali ke akaun syarikat atau merekodkannya dengan betul dalam akaun semasa pengarah, lebih mudah untuk membuktikan bahawa wang itu ialah milik syarikat dan bukan pendapatan peribadi beliau. Kesimpulan, pelanggan memindahkan wang ke akaun peribadi pemilik tidak semestinya terus dianggap sebagai pendapatan peribadi oleh LHDN. Tetapi, jika tiada invoice, rekod akaun dan bukti aliran wang yang jelas, risiko untuk dipersoalkan, dikenakan cukai tambahan atau penalti adalah lebih tinggi. Cara paling selamat ialah, semua bayaran pelanggan sebaiknya dimasukkan terus ke akaun bank syarikat. Jika wang terpaksa masuk ke akaun pribadi pemilik, pastikan ia direkod dengan betul dan disokong oleh dokumen yang lengkap.
Okey, ini adalah topik yang saya nak share hari ini. Sekian, terima kasih.